kita akan bincang taburan normal. Taburan normal dia akan melibatkan pemboleh ubah rawat selanjar lah. Maksudnya kalau binomial waktu itu kita discrete 1, 2, 3. Yang ini dia tak. Dia akan kata melebihi 5. Kalau melebihi 5 mungkin 5, 5.1, 5.2, 5.3 dan seterusnya lah. So biasanya yang terlibat dalam soalan nanti ialah jising, panjang ataupun umum. Okay? Dan short form untuk taburan normal dia akan tulis dalam bentuk kurungan. N stand for normal. Okay, kemudian nombor pertama dia yang merupakan mean. Yang kedua merupakan variance. Okay, dan beza dengan taburan binomial. Kalau taburan binomial kita gunakan rumus untuk cari kepalang kalian dia. Okay, kalau taburan normal kita akan belajar baca graf untuk dapat taburan normal dia. Okay, dan untuk baca graf itu dalam sifir kita nanti dia ialah taburan normal piawai. So hari ini kita akan banyak bincang taburan normal piawai. Okey, kalkulator warna hitam. Kalkulator warna hitam dia memang akan gunakan taburan normal piawai. Tapi kalkulator putih yang kita biasa pakai kejap. Kalkulator putih yang biasa kita pakai itu tadi cikgu sudah cek. Dia boleh bukan piawai. Ayuh, anak saya. Okey, dia boleh bukan piawai. Hanya masalah pemakahan. So nak tak nak kamu kena belajar juga taburan normal piawai. Walaupun kalkulator putih, tadi cikgu tengah kaji dalam YouTube. Dia boleh, bukan piawai pun boleh dapat bacaan. Tapi masalahnya nanti pemakahan kalau kamu buat macam tu nanti tak dapat makah. Sebab taburan normal piawai akan keluar dalam kertas 2. Kertas 1 pun ada. Tapi kertas 2 ada satu soalan 10 markah di mana dia biasanya ada binomial normal. Dua-dua ada dalam satu soalan. So itu sebabnya hari ini walaupun kita punya kalkulator putih boleh buat taburan normal yang biasa, cikgu tetap kena ajar taburan normal piawai sebab pemakahan kita perlu benda ini Okey, so sebelum kita pergi belajar baca graf taburan normal, ada berapa sifat kamu kena tahu tentang graf taburan normal ini. Pertama, bentuk dia macam loceng, kemudian simetri di tengah-tengah ini. Okey, dan tempat ini ialah nilai min kamu. Ialah min kamu. Dan oleh kerana dia ialah pasti simetri kan. So dia telah membahagikan loceng ini kepada dua bahagian. Kepada dua bahagian yang sama saiz dia lah ataupun sama luas dia. Itu yang ayat kedua dia. Membahagikan ruas lantau di bawah lengkung kepada dua bahagian yang sama. Okay. Ketiga maksudnya ialah hujung sini sebenarnya tak berhenti lagi. Cikgu boleh lukis lagi sangat panjang sampai kertas saya habis, tapi tak kisah macam mana cikgu lukis, benda ini tak boleh sentuh pasi S. Itu maksudnya secara tak terhingga, maksudnya tulis tak berhenti. Dengan tidak menyentuh pasi S. Tak kisah macam mana panjang cikgu lukis, dia tak boleh sentuh pasi S. Itu sifat yang ada. Okey, tadi ada satu lagi ialah jumlah luas rantau ini dia ialah satu unit persegi. So kalau kita tahu ini ialah pasi simetri, maka kita fahamlah sini 0.5, sini 0.5. Boleh? Dan luas rantau ini sebenarnya itulah yang mewakili kepalang kalian dia. So maksud saya, katakan nanti ada satu soalan, dia akan tanya, cari kepalang kalian. S ini melebihi 5. So apa yang awak perlu buat ialah kamu cari mana tempat 5 awak. Katakan inilah tempat 5 awak. Dia kata melebihi 5. Maksudnya awak cari luas di bawah graf ini. Itulah jawapan dia. Cikgu ulang balik Maksud saya, katakan sekarang ini adalah satu soalan taburan normal. Mungkin cikgu tanya, okey, carilah kepalang kalian bila S kamu kurang daripada 3. So, apa yang perlu kamu buat ialah kamu tengok graf kamu, mana letaknya 3, mana letaknya 3. Okey? Okey, tak apalah, katakan dia letak sini. So, soalan kata kurang daripada 3. Maksudnya yang ditanya oleh soalan ialah apakah luas ini? Kamu tahu berapa luas ini, kamu tahulah apakah kepalang kalian dia.
Secara aneh ini maksud dia lah. Okey. Dan oleh kerana kita akan gunakan sifir dan kalkulator warna hitam dan sebab pemakahan SPM so kita perlu pegang kepada satu graf saja, iaitu graf taburan norma piawai. Okey, satu graf taburan norma piawai yang kamu kena faham, min dia ialah kosong, sisihan piawai dia ialah 1. So maksudnya kalau sekarang atas ini ialah satu graf taburan binomial, graf taburan norma piawai, tak payah orang kata, kita pun sudah tahu. Tempat ini ialah kosong. Sebab tempat ini ialah min dia. So kita akan tahu nanti nombor-nombor di sini semua positif, nombor-nombor di sini semua negatif. Dan luas sini 0.5, kawasan putih ini juga 0.5. Okey. Dan untuk taburan norma piawai, sebab min dia kosong, sisihan piawai 1, so short form kita boleh tulis macam inilah. So kalau saya nampak ini, saya tahu ini ialah satu norma piawai. Okey. So bila awak faham ciri-ciri graf taburan norma ini, cikgu akan ajar kamu macam mana nak baca nilai. Okey, kalau kamu tengok nota saya, cikgu ada bahagian A, ada bahagian B. Okey, bahagian A ialah untuk mentapak kepalang kalian. Okey, yang cikgu tulis di sini punya ialah kalkulator warna hitam punya. Cikgu tadi ingat putih pun lebih kurang sama je. Bila kaji rupanya putih jauh berbeza. Okay? So hari ini cikgu tak ajar ini dulu sebab cikgu kena cari kalkulator online untuk ajar kamu. Kalau tidak susah. Tapi kita nanti akan belajar macam mana gunakan kalkulator untuk tapak kepalang kalian. Lepas tu kita akan belajar gunakan sifir. Gunakan sifir untuk tapak nilai ini. Nilai ini. Macam tadi cikgu katakan, cari apakah kepalang kalian? Apakah kepalang kalian bila S melebihi 5? Nak tahu nilai ini dulu. Maksudnya, cikgu bagi kepalang kalian, cikgu nak tahu nilai itu berapa. Kita akan gunakan sifir. Sifir ialah yang hari itu cikgu ada bagi sekeping yang paling banyak tulisan kecil tu. Ataupun cikgu pernah bagi dalam kamu punya senarai rumus. Kan cikgu bagi senarai rumus depan belakang. Belakang kan penuh dengan nombor-nombor kecil tu. Itulah sifir yang kita akan pakai untuk kali ini. So sebenarnya zaman-zaman sangat dulu punya yang waktu tak ada kalkulator saintifik, macam waktu cikgu akan gunakan sifir ini untuk buat kedua-dua kerja ini. Cari kepalang kalian pun pakai sifir. Tulis yang bawah itu mentapak nilai skor Z, cikgu pun pakai sifir. Dengan kalkulator warna hitam ada 570 tu, dia ada advanced function di situ. Maka sekarang bila saya mengajar tajuk ini, saya asingkan. Mencari kepalang kalian, gunakan kalkulator. Nak dapat nilai skor, gunakan sifir. Cikgu asing macam inilah supaya senang kita bila nak pakai kalkulator, bila nak pakai sifir. Tapi sebenarnya sifir boleh buat untuk kedua-dua. Kalkulator yang kamu baru beli ini, cikgu saya dapat dari anak saya. Kalkulator Classmate ini, yang putih ini, dia pun boleh buat untuk kedua-dua. Tapi walaupun dia boleh buat untuk kedua-dua, masalahnya ialah pemakahan kita. So, pemakahan tidak benarkan kalau kamu setakat bagi jawapan. Sebab dia keluar dalam kertas 2. So itu sebabnya cikgu ajar dengan cara macam ini atas bawah. Di mana saya sebenarnya berdasarkan kalkulator warna hitam punya buat nota saya. Tapi jangan risaulah, nanti cikgu akan ajar kalkulator warna putih juga. Sebab pakai kalkulator warna hitam, apa yang kita buat di sini dalam exam memang sudah diterima. Maksudnya okey, dia tak tolak markah. Tapi kalau pakai kalkulator putih, walaupun kita boleh dapat jawapan, tapi ada beberapa step kita akan lompat. Kita tak buat. Bila kita tak buat, pemakahan nanti tak dapat. So cikgu hari ini tak pakai dengan kalkulator lagi. Cikgu pergi buat B dulu. Sebab cikgu tengah usaha cari kalkulator online. Supaya cikgu boleh tunjuk dalam skrin. So hari ini cikgu akan ajar ialah macam mana kita nak baca nilai ini. Tapi kalau kamu tengok bawah ini, cikgu tulis nilai skor Z. Dia macam ini kalau kamu tengok atas sekali. Bila taburan norma biasa.
kita memang pakai X. Tapi kalau dia ialah taburan normal piawai, nilai itu simbol dia ialah Z untuk membezakan mereka. Sebab kebanyakan soalan kita nanti, dia akan kata benda ini bertabur secara normal. Dia tak akan bertabur secara normal piawai. So, kalau soalan kata dia bertabur secara normal, apa yang dia bagi kepada kita dipanggil sebagai skor X. Dan kalau kita nak baca sifir, nak pakai kalkulator warna hitam, kita terpaksa dia dalam taburan normal piawai, iaitu skor Z. Pemakaian SPM nanti, dia pun perlu tahu apakah skor Z yang kamu gunakan. So, cikgu terpaksa ajar kamu skor Z dululah. Kalkulator putih sebenarnya okey ya. So, sekarang cikgu akan ajar kamu macam mana nak baca kalkulator, macam mana gunakan sifir untuk dapat nilai skor Z ya. So, cikgu akan keluar dari sini. Nanti cikgu ambil sifir kejap. Mana dia? Tam sangat. Okey. Kejap. Ayah, kecilnya. Oh, tak boleh. Oh, boleh zoom punya. Tapi kalau kamu ada kertas, benda ini ada pada kamu, kamu ambil kertas lagi bagus ya, sebab kecil sangat. Kecil sangat, nak baca nombor pun susah. Okey, so kita tengok cara soalan tanya Kenapa ni? Ayah, dia dah nak ikut saya jalan. Tak. Okey. So apa yang kita akan belajar hari ini ialah cikgu sudah bagi kepalang kalian kepada kamu. Cikgu tanya apakah nilai dia. Maksudnya cikgu akan bagi. Jika Z sebab piawai lebih daripada satu nombor, contoh huruf, cikgu letak M, ialah 0.7. Lepas tu cikgu akan tanya kamu apakah nilai M itu. Apakah nilai M ini? Kepalang kalian cikgu bagi. Cikgu tanya apakah M. Maksudnya cikgu sudah bagi luas kepada kamu. Sebab kalau kamu ingat tadi ciri-ciri graf taburan normal, kepalang kalian mewakili luas. So cikgu sudah bagi kamu luas. Kamu cuba bayangkan macam mana gambar dia. Okey, ini loceng dia. Okey, kalau luas kawasan berlorek kamu 0.7. Tanya kamu macam nak cakap ada 4 kemungkinan. Kamu boleh beritahu saya mana satu adalah betul. 1, 2, 3 lah. Atas tu 4 lah Satu macam ini. Satu macam ini. Satu macam ini. Satu macam ini. Bukan besar itu betul Hani tadi cikgu lukis terlalu besar. Antara 1, 2, 3, 4. Kamu rasa mana satu memenuhi atas ini? Luas kawasan berlorek dia 0.7. 3. Tadi ingat tak? Cikgu kata, okey, kejap. Seluruh luas di bawah graf ini berapa? Ciri-ciri graf taburan normal ni. 1. Separuh ialah 0.5. Kalau sekarang cikgu tulis 0.7, logik ke kawasan lorek itu begitu kecil? Logik ke kawasan nombor 3 ni? Dia lorek begitu kecil. Padahal sampai separuh baru 0.5. Dia tambah sekali teacher. Sorry? Apa maksudnya tambah sekali? Maksudnya kalau tu dia, yang ni kan positif negatif.
Ingatkan sebelah sana. Ya, dia lebih besar, dia sebelah sana. Tapi kepalang kalian dia kena 0.7. Maksudnya luas kawasan berlorek dia 0.7. Saya tak tahu dia positif negatif. Okey. So 1, 2, 3, 4. Yang mana satu memenuhi syarat? Yang memenuhi atas ni. Luas kawasan dia boleh 0.7. 1. Okey. Pertama, kamu boleh terima 3 dan 4 pasti salah sebab kawasan berlorek itu terlalu kecil. Boleh terima? Tahu kenapa cikgu puan 3 dan 4? Setakat tengok luas kawasan berlorek dia. 0.7 maksudnya lebih daripada separuh graf kita. Tapi bila saya lukis di situ, dia kurang daripada separuh graf saya. So tempat itu tak apa yang saya lorek ini tak logik. Tapi 1 dan 2 ini, dua-dua satu kawasan lorek yang besar. Kenapa kamu pilih 1 dan bukan pilih 2? Sebab 1 lebih besar. Macam mana saya nak pilih? 1 ke 2? Sebab kawasan berlorek dua-dua ini besar lah. Lebih daripada separuh daripada graf loceng tu. Macam mana nak buat keputusan? Saya nak ambil 1 ke saya nak ambil 2. 2? Kenapa bukan 1? Sebab lebih ada sifat lebih besar. Ya. Okey. So untuk pilih, sebenarnya soalan yang keluar di sini, 4 kemungkinan ini saja. Macam mana kamu nak pilih? 2 tempat kamu kena tengok sebenarnya. Tempat pertama yang kamu perlu tengok ialah luas dia. Luas dia besar ke sikit? Accept saya kejap dekat phone. Apa dia? Tolong accept saya kejap. Oh, sorry. Mana ni? Okey, sudah. Mana saya sudah. Okey, so sebenarnya bila soalan ini keluar, kita ada 4 kemungkinan aja, 4 graf ini. Dan macam mana kita nak buat keputusan mana satu graf saya nak ambil? 2 benda nak tengok. Pertama ialah luas kawasan berlorek kita. Dia besar ke sikit? Okey, besar ke sikit di sini maksudnya ialah lebih besar daripada 0.5 ke lebih kecil daripada 0.5. Bukan besar sampai beratus-ratus tau. Sebab kepalang kalian maksimum baru 1 aja. So kamu nak jangan ingat, 0.7 sikit aja, 1 pun tak sampai. Yang maksud saya besar dan kecil itu berdasarkan kepada separuh, 0.5. Lebih daripada 0.5 dianggap kawasan dia besar. Kurang daripada 0.5 kawasan dia kecil. Nah, itu sebabnya, sebab ini tadi 3 dan 4 saya buang. Tak logik. Sebab kawasan lorek itu terlalu sikit. Okey, 2, benda yang kita nak tengok ialah ini. Sebab macam tadi kita tengok kan, kalau nak setakat kata pilih kawasan besar, ada 2 kemungkinan lagi, 1 dan 2. So macam mana kita nak buat keputusan mana satu nak ambil? Mana satu nak ambil ialah kita tengok simbol itu. Kalau simbol itu lebih besar, kita akan ambil sebelah kanan lah. Sebab kalau lebih kecil, kita ambil sebelah kiri. So oleh kerana soalan ini ialah lebih besar. Lebih besar. Maka sepatutnya saya ambil ini. Tadi pilihan kamu betul ke? Saya pun tak ingat pilihan kamu sudah. Betul ke kamu tadi kata 2? Kenapa cikgu ada pangkar di sini? So untuk katakan soalan pertama ini, graf kita ialah nombor 2. Itu baru tahu graf saja. Kira belum baca sifir belum lagi kita tengok contoh seterusnya. Cikgu bagi sesuka hati aja. Kamu ingat 2 tempat kamu tengok aja. Katakan cikgu bagi kepalang kalian S kurang daripada M
Tak, semestinya M lah. Cikgu boleh tukar apa-apa nombor pun. Sama dengan 0.12. Okey, 4 graf cikgu letak bawah lah. 1, 2, 3, 4. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Okey. Ikut kamu. 1, 2, 3, 4. Mana satu kamu akan pilih? Ingat dua benda nak tengok luas kawasan tu besar ke kecil? Untuk tentukan kita nak pilih kita akan tengok nombor tu besar ke kecil untuk tentukan kita nak pilih kawasan besar ke kita nak pilih kawasan kecil. Kedua, kita kena tengok simbol tu, lebih besar lebih kecil untuk tahu kita nak ambil rantau di sebelah kiri ke kita nak ambil rantau di sebelah kanan. Okey, keputusan kamu? Nombor 4. Nombor 4. Ada orang tak setuju dengan nombor 4? Ada orang ada cadangan lain? Nombor 3 dengan 2. Nombor 3 dan 2. Ada 2 pilihan kamu. Dia macam mana satu saja? So, nombor 1 semua orang setuju bukan dia. Kalau itu cikgu tak terangkan lah. Okey. 2 dan 3 cikgu senang aja cikgu nak terangkan sebab kamu lupa tengok ini. 0.12. 0.12 kurang daripada separuh 0.5. Kalau kurang daripada 0.5, macam mana awak punya rantau pelorek boleh begitu besar? Boleh? Tadi siapa yang pilih 2, 3 tahu apa masalahnya? Nilai awak 0.12, nilai ini kurang daripada 0.5. So, sepatutnya awak pilih satu rantau berlorek yang kecil saja. Kenapa pilih 2 dan 3? 2, 3 rantau berlorek itu besar. Lebih daripada separuh. Okay? So, yang betul ialah pilihan pertama tadi, yang keempat. Okay. Itu cikgu lukis 4 suruh kamu pilih lah. Kalau kamu nak buat, sebenarnya kamu boleh buat macam ini. Kamu fikir macam ini. Lebih kecil sebelah kiri. 0.12 kecil. Saya nak lorek di sebelah kiri dan kawasan itu adalah kecil. So, kamu akan fikirkan macam ini. Letaklah awak punya pen ke, awak punya pembaris ke. Aku letak macam ini. Okey. Sebenarnya 2 kemungkinan aja. Sama ada di sini, sama ada garis itu di sini, ataupun di sini. 2 aja. So, awak letak aja pembaris ke pen. Kamu fikir, kalau di sini, saya lorek kiri, kecil ke kawasan tu? Kalau saya letak di sini, lorek sebelah kiri, kecil ke kawasan tu? So, akhirnya yang mana satu betul? Saya letak sini. Saya letak sini. Saya lorek kiri, kawasan ini kecil. Boleh? Kalau saya pergi letak di sebelah sini, besarlah kawasan dia. Semua ini ialah kawasan dia. Okey? So, untuk soalan ini, graf kita ialah keempat. Sorry, cikgu sini sepatutnya tulis Z. Okey? Graf dia sepatutnya yang keempat. Okey, sambung lagi ya. Okey, katakan cikgu bubuh hash. Ya? 1, 2, 3, 4. Mana satu? Satu. Ada cadangan lain? Kalau kamu tak cakap, cikgu angkat kamu sudah faham ya. Kalau ada cadangan lain, sebut cikgu beritahu apa tempat yang kamu salah tengok Ada cadangan selain daripada 1 yang perlu saya terangkan? Mungkin 1 salah aku, tak tahu kan? Cikgu tak cakap lagi.
Ada cadangan lain? 4. 4. Ada cadangan lain? Tak ada. Tak ada. Okey. So daripada 0.21 dia kurang daripada 0.5. So kamu pilih kawasan dia. Betul lah kita tak pilih 2 dan 3. Betul lah kita tak pilih 2 ini. Tapi 1 tak 4 macam mana kita nak pilih? Tengok ini. Lebih besar. Lebih besar sepatutnya saya pilih kawasan lorek di sebelah kanan punya. So 1 betul ke 4 betul? 1. 1 yang betul. Yang keempat kita lorek di sebelah kiri. Boleh So sepatutnya kita pilih inilah. Ya. Okey, mana graf? Okey, 1, 2, 3, 4. Mana satu betul? Dua. Nombor 2. Nombor 2. Ada cadangan lain? Tiga. Ada cadangan lain? 3. Okey. Apa tapi kita dia sebenarnya 1 saja akan betul aja. Nanti kita tengok apa masalah ni Ada lagi? Tak ada, teacher. Okey. 0.82 lebih daripada 0.5. So saya pilih kawasan yang berorek yang besar punya. So kamu pilih 2, 3 itu adalah okey lah sebab kawasan itu besar. Tapi simbol ini lebih kecil maksudnya cikgu kena lorek di sebelah kiri. So 2 yang betul ke 3 yang betul? 2. Cikgu kena lorek di sebelah kiri. Sebab 3 itu di sebelah kanan. Garis kamu di sini, kamu lorek sebelah kanan. Yang 2 garis kamu di sini. Nampak kesel cikgu di sini, kamu lorek sebelah kiri. So yang betul ialah ini. Okey Okey. Mana? Okey. Okey. Mana? 1, 2, 3, 4. 1. Okey, 1. Ada cadangan lain? Tak ada, teacher. Okey. Betul lah Kita pilih kawasan yang kecil dan lorek di sebelah kanan punya. Okey? Kecil dan lorek sebelah kanan. So 1 lah yang betul. Okay, so bila jawab soalan jenis ini kamu diberi kepalan kalian dan kamu nak tahu apakah skor dia, apakah Z dia. Okay, so apa yang kamu perlu buat ialah mula-mula kamu kena fikirkan rantau mana yang betul. Okay, macam mana gambar raja dia dulu. Sebab salah tentukan gambar raja dia, kamu nanti boleh buat lah. Okay, so kepada semua ini itu dua tempat kamu tengok ingat Okey, so kerja pertama, kamu lengkapkan graf kamu. Okey, bila kamu lengkapkan graf kamu, kamu kena fahamlah yang masuk kepala kalian ialah luas dia. So maksudnya inilah 0.7. Inilah nilai M. Okay, kalau soalan kedua, inilah 0.12. Inilah nilai M. Boleh? Inilah 0.21, inilah nilai H. Okay. Inilah 0.82,
inilah K. Tahu kenapa, siapa tak faham kenapa cikgu label macam tu? Inilah 0.09, itu luas dia. Inilah M. Ada masalah untuk labelkan dua tempat ini? Okey, Okey. Lepas tu, macam kita sudah belajar sebelum ini, taburan normal piawai, min dia berapa? Tengok balik nota. Taburan normal piawai, min dia berapa? Kosong. Maksudnya di tengah-tengah ini sebab dia simetri di tempat min dia. So tempat ini ialah kosong. So nilai M ini positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, tengok atas balik Okey, soalan pertama. So ini sorry saya tertekan saya punya. Okey. Ini tempat kosong. So M ini positif ke negatif? Boleh. Negatif. Positif ke negatif? Negatif. Sebab dia ada di sebelah kiri kosong Okey, contoh yang kedua. So ini tempat kosong. So positif ke negatif? Negatif. Negatif. Lihat. Okey, ini tempat kosong. Positif ke negatif? Positif. Negatif. Positif. Okey. Ini tempat kosong. Positif ke negatif? Positif. Positif. Lihat. Okey, sekarang baru kita nak baca. Baca sifir kita kecilkan sikit. Kenapa muka ni? Okey. Okey. Dalam sifir kamu nampak tak bawah ada satu gambar raja ini? Yang kamu print out ataupun ada dalam senarai rumus. Bawah itu ada satu gambar raja bawah ini. Nampak? Ada. Okey. Cikgu tanya kamu. Nampak. Okey. Kalau kamu tengok soalan 1 ini, soalan 2 ini, nanti cikgu akan go through balik. Soalan 3 ini, soalan 4 ini, yang mana satu sama macam graf itu? Semula 1 sama tak? 2, Tak. 3, 4. Yang ketiga. Yang ketiga. Okey, macam nak tengok dia low rate di sebelah kanan dan di kawasan positif. Okey? So, soalan 3 saja boleh terus baca daripada graf. Macam nak baca? Okey, nilai kita 0.21. So, kamu kena baca 0.21. Okey, bukan di atas dan di bawah dok, di dalam. Di dalam kamu cari 0.21. Maksudnya yang angka apa ni yang banyak-banyak ni? Okey. Macam nak zoom besar. Tadi macam mana cikgu zoom besar? Macam mana zoom besar tadi ya? Okey. Kejap. Insert sini ya. Insert. Device. Mana dia? Desktop. Okey, sifir. Okey. So maksud saya, kamu bukan baca di tepi ni. Apa nombor tadi? 0. Ni perupa ni 0. Apa? 0.21.
0.21. Bukan baca di tepi di tepi ini. Bukan baca sini 0.21. Bukan baca macam ni. Kita baca di sebelah dalam. Cari di dalam 0.21. So maksudnya di sini dia bagi kita 4 tempat perpuluhan kan. So kamu cari nombor ini. 0.2100. Kalau tak jumpa, cari nombor yang paling dekat dengan dia. Okay, siapa jumpa dulu? Kamu tak akan jumpa nombor itu. Cari nombor yang paling dekat dengan dia. Apa nombor tersebut? 0.12. 0.212. 212. Cikgu tak nampak Mana? pun 0.2119 teacher. Nombor ini. Nombor ini. Nombor ini lebih sikit. Nombor ini tak cukup pula. Boleh? So kalau kita boleh tapak sebiji sebulat sama dengan dia, itu paling happy lah. Paling senang. Tapi macam sekarang, saya nak tapak 0.21. Dia tak ada. Yang paling dekat dengan dia ataupun dia di antara 0.2119, 0.2090. Ngam-ngam tak ada. So apa yang perlu kamu buat? Okay, pertama kamu cek dulu. Okay, kalau kamu tengok atas ini cikgu highlight ini, nampak? Dia tulis apa? Tolak. Okay, bila dia tulis tolak, maksudnya nombor yang lebih besar itu ada peluang dikurangkan lagi. Boleh tolak lagi. Okay. So, cikgu akan tetapkan nombor ini cikgu tak kacau lah. Sebab dia tak boleh buat apa-apa lah. Cikgu tak buat. Cikgu atas tepang itu saja cikgu akan buat sesuatu lagi. Yang belakang tu cikgu tak boleh buat apa-apa sudah. Sebab kalau saya buat, saya kena tolak. Dia akan makin lama makin jauh daripada nilai saya. Okay. So, cikgu akan tengok nombor tepang tu. Kamu tapak 0.2119. Berapa beza dia? Kosong 0.0019. 0.0019. Okey, bila kita baca sifir, kita memang tak baca kosong-kosong depan ini. Kita tengok belakang aja. 19. So, kamu cari di dalam ini, nampak tak 19? Boleh? Nampak 19? Cikgu sudah bulat di situ. Nampak. Akhirnya, kalau cikgu boleh tapak ngam-ngam, maka yang cikgu lock tadi tak pakai langsung. Ini tak pakai langsung. Okay? Cikgu akan ambil nombor ini, tolak 19, supaya saya tapak 0.21. Boleh? Maksudnya cikgu ambil 0.2119, cikgu tolak 19, cikgu tapak 0.21. Yang ini awak jangan pakai kalkulator sebab kalau kalkulator awak kena puburlah 0.0019. Kalau tidak tolak tak tahu nombor apa keluar. Boleh? So kita sudah jumpa 0.21. Di mana kita tak jumpa direct, kita kena gabung dua nombor baru keluar 0.21. Sampai sini boleh terima? Boleh. Lepas tu kita nak baca jawapan So 0.2119 datang dari sini kan? Atas dia ini. Boleh? 19 0.8 atas dia 7. Boleh? Nampak tak 3 tempat yang cikgu warna hijau itu? So cara kamu tulis jawapan 0.807. 0.807. Itu jawapan dia. Maksudnya, soalan ini ialah, apa dia tadi? 0.807. Positif. Maka itu terus jawapan dia.
H kita ialah 0.807. Boleh? Cikgu bagi contoh. Tadi si teacher Ha? dah tengok atas tadi balik. Atas mana yang tadi 0.21 itu? Yang dua lagi cikgu perlu terangkan. Okey, kejap. Ha? Ini tadi satu lagi contoh. Yang ini kita boleh terus baca sebab dia sama dengan graf di bawah kita kan? Di bawah sifir kita. Cikgu bagi contoh kedua, nanti baru kamu tanya soalan lagi ya. Contoh kedua, lama. Okay. So contoh kedua ini, dia ialah jenis yang kita boleh terus baca juga. Okay, so kita baca sifir kita. Okay, so kita nak baca 0.09 ada tak? Takut nombor itu terlalu kecil. Oh, ada. Ada. 0.09. Ada orang jumpa? Okay, nanti cikgu move kejap. Okay. 0.09. Ada orang jumpa? Paling dekat dengan dia? Berapa? Kosong puluhan 0901. Okey, ya, kau ini. 0.09. Ini. Ini lebih satu. Ini pula tak cukup. Okey. So kita ada 0.0901. Kita nak 0.09. So kita sepatutnya kena tolak berapa? Supaya dapat 0.09 1. 1. Okey, tapi kalau kamu tengok sebelah sini, dapat 1 tak? Yang sebaris dengan dia, nampak 1 tak? Tak. Tak nampak 1 kan? Yang paling dekat dengan 1? 2. Paling dekat dengan 1? 2. 2. Okay? So sekarang kamu kena fikirkan, kalau cikgu terus ambil ialah 0.0901. Kalau cikgu ambil 2, dia akan jadi apa? Cikgu akan tolak 2. Dia ialah 0.0899. Okey. Boleh. Kalau terus ambil 0.0901. Kalau saya ambil ini, dia ialah 0.0901 tolak 2. Di mana saya akan dapat 0.0899. Siapa lebih dekat dengan 0.09? Siapa lebih dekat? Ini ke ini? Halo. Siapa paling dekat? Ya, sama saja. Beza mereka dua-dua ialah 0.001. 0.00001. Kalau beza mereka adalah sama, maka sesuka hatilah kamu nak terus ambil ini saja ke kamu nak ambil ini plus ini. Okey saja. Memang akan berlaku kes macam ini. Nombor itu mungkin kita baca sifir memang tak dapat yang paling tepat punya. Tadi punya kita okey, yang ini kita tak dapat. Tapi kita dapat dua nombor memang sangat dekat dengan dia. Tapi pula sama-sama dekat. So bila sama dekat terpulang kepada kamulah. So kalau siapa pilih tepang punya, maka jawapan kamu ialah nombor ini
nombor ini. Sekejap, cikgu highlight dulu. So, kalau siapa setakat ambil ini punya, jawapan kamu ialah 1.34 lah. Kalau siapa nak ambil nombor ini pun boleh, maka jawapan kamu ialah 1.341. So, untuk soalan ini, kamu bagi saya 1.34 pun betul, kamu bagi saya 1.341 pun betul. Okay. Cikgu tak sempat nak terangkan graf kedua dan ketiga, tapi cikgu save, besok kita sambung balik soalan ini ya. Nanti cikgu buat. Okay. So, hari ini tidak ada Google Quiz sebab sikit sangat cikgu mengajar dengan Google Form macam ini, Google Meet macam ini sangat susah. Okay. So, cikgu tak sempat nak bagi Google Quiz, tak boleh sebab apa yang saya ajar terlalu sikit. So, apa yang awak perlu buat ialah 8.2.1 ini. 8.2.1 4 soalan ini. Okey. 4 soalan ini saja. Okey, bukan buat sampai habis ya, sebab cikgu belum ajar sampai habis. Cikgu hanya nak setakat kamu lukis gambar raja itu. Maksudnya nak benda ini. Bukan, mana yang cikgu contoh ini. Cikgu nak benda ini. Mana dia? Cikgu nak benda-benda ini. Benda-benda ini. Faham maksud saya? Jawab soalan 8.2.1 soalan 3 ABCD. 3 ABCD. Okay? Yang saya nak hanya setakat gambar raja ini sahaja. Kalau siapa nak buat lebih, selepas awak dapat 4 gambar raja ini, sebenarnya hanya salah satu saja cikgu sudah ajar awak, iaitu sama macam sifir punya. Kamu tahu, kamu sendiri carilah mana satu yang sudah boleh terus baca. Antara 4 nanti, salah satu saja bentuk macam ini, di mana awak sudah boleh baca dan dapat jawapan. Macam tadi kita sudah dapat jawapan berapa? Tak ingatlah. 1.341. Kamu sudah tahu ini jawapan ialah 1.341 positif. Satu saja awak boleh buat. Awak boleh lukis keempat-empat lakaran graf ini, tapi setakat nak cari nilai skor itu, satu soalan kamu boleh buat. Cikgu tak nak cakap mana satu, kamu sendiri tengok gambar raja kamu, lepas tu buatlah keputusan dan dapat nilai itu. Itu saja untuk hari ini. Banyak lagi belum ajar sebab susah nak ajar dengan cara ini. Okey, boleh sampai sini dulu hari ini sebab cikgu ada kelas form 4 sudah. Okey, ada apa nak tanya ke? Kena tanya cepat. Cikgu tinggal 1 minit.